Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama saya bersiaran dalam rancangan Motivasi Pagi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan bersemangat pagi ini, bergembira bersama keluarga dan mula memikirkan dan merancang bagaimana hendak menjadi seorang ayah yang merupakan pemimpin keluarga. Menjadi seorang anak yang juga boleh memimpin adik-adik beradik yang kita yang lain. Menjadi seorang umat Nabi SAW yang boleh menjadi tauladan. Saya akan uraikan tuan-tuan dan puan-puan 5 lagi sifat ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Rasulullah yang boleh kita tiru, yang boleh kita amati, yang boleh kita ubah suai dalam kehidupan kita walaupun sudah lebih 1400 tahun agama Islam ini berkembang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, sikap yang positif dan wawasan. Kita sentiasa melihat positif, perkara yang positif, yang kita fikirkan, yang kita cakapkan. Input yang kita terima semuanya positif melalui pembacaan, melalui apa yang kita dengar, kita mendengar perkara-perkara yang baik. Maka hati kita ini sebagai seorang pemimpin, hati kita sangat penting untuk kita jaga, tuan-tuan dan puan-puan. Kita jaga hati kita supaya bersih, supaya tidak dicemari oleh unsur-unsur yang negatif. Kerana unsur negatif ini akan menyebabkan fikiran kita negatif. Menyebabkan rohani, kekuatan rohani kita jadi lemah. Seorang pemimpin yang hebat berfikir secara positif. Bagaimana kepimpinannya mempengaruhi orang bawahan. Bagaimana pejabatnya menjadi pejabat yang positif dan produktif. Dan wawasan dalam kepimpinan kita ialah bagaimana seramai mungkin pekerja bawahan kita, ahli keluarga kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala di pejabat dan juga di luar pejabat. Ini kedua-duanya sangat penting. Kita letakkan wawasan bukan sekadar wawasan yang terhad dalam kehidupan di dunia ini, wawasan 2020, wawasan 2025, wawasan 2050 dan seterusnya. Tetapi tidak ada had, iaitu wawasan kehidupan akhirat. Kita mahu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, sifat mahu belajar dan juga bijak berfikir dan juga cekap dalam melakukan kerja. Seorang pemimpin, dia sentiasa mahu belajar. Dan sudah tentu, ilmu yang penting sebagai seorang pemimpin ialah bagaimana kita dapat mempelajari skill-skill memimpin. Bagaimana kemahiran memimpin itu datang dalam diri kita melalui pembacaan. Jangan risau, walaupun kita membaca buku-buku daripada barat, tetapi kita sesuaikan dengan kehidupan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang pemimpin Islam. Umumnya, buku-buku daripada barat pun sesuai untuk kita gunakan. Contohnya, berfikir positif, berfikir bagaimana kita dapat meletakkan wawasan syarikat, menggunakan perkara yang kedua tadi iaitu sifat mahu belajar, kita teruskan dalam sepanjang kepimpinan kita. Tidak kiralah walaupun kita sebagai pemimpin bawahan ataupun kita baru bercita-cita hendak memegang sesuatu organisasi ataupun unit ataupun bahagian ataupun menjadi ibu bapa, kita membaca dan saya cadangkan kita baca bagaimana buku-buku berkaitan kepimpinan Rasulullah SAW. Kalau kita dalam bidang bisnes, kita cari buku bertajuk Jejak Bisnes Rasul ataupun berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW melakukan aktiviti jual beli muamalat dalam kehidupan harian baginda. Kita lihat, kita tiru dan bagaimana kita dapat manfaat insya-Allah daripada perbuatan, daripada amalan Nabi SAW. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, seorang pemimpin mempunyai komunikasi yang baik, komunikasi yang berkesan bagi menyampaikan ideanya. Segala wawasan, segala keinginannya disesuaikan, diutamakan bahawa dengan komunikasi yang berkesan ini kita dapat sampaikan idea kita. Nabi SAW mempunyai sifat bercakap perkara yang penting-penting sahaja. Dan ucapan baginda, ucapan yang mudah, simple. Perkataannya dituturkan dengan jelas, satu persatu dalam hadis. Kemudian, satu lagi tips yang penting untuk mendidik orang di bawah kita, kepimpinan kita, anak-anak kita. Apabila kita memberikan satu maklumat, kita ulang sebanyak 3 kali. Ulang sebanyak 3 kali. Hadis-hadis Nabi diulang sebanyak 3 kali bagi menekankan. Kita tekankan sebanyak 3 kali. Menunjukkan perkara itu penting. Bila kita membaca hadis Nabi SAW, kita baca sebanyak 3 kali. Supaya mudah lekat dalam fikiran kita dan menggerakkan jiwa kita untuk beramal. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai seorang pemimpin kita perlu berani membuat keputusan, berani menetapkan hala tuju syarikat, berani membuat anjakan paradigma, berani meletakkan keutamaan pada syarikat kita.
berani menanggung risiko, banyak lagi. Berani apa lagi? Berani membuat keputusan yang mungkin drastik, mungkin tidak popular pada pandangan pekerja bawahan, tetapi kita sudah nampak dengan tindakan yang tidak popular itu, mungkin produktiviti syarikat bertambah 2 kali ganda, 10 kali ganda sebagai contoh. Ya, tetapi semua ini hanya akan berlaku apabila ada nyala rasa ataupun kegairahan, kesemangat kita untuk memimpin semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling penting yang kelima, kita fokuskan. Kita sudah diberi jawatan, fokuskan pada jawatan kita, letakkan keutamaan jawatan tadi, tugas-tugas di bawah jawatan kita committed dengan tugas kita, dan paling penting segala disiplin yang kita tunjukkan akan dilihat. Kita sebagai pemimpin tauladan dilihat oleh orang bawahan kita. Kita sebagai suami di rumah, anak-anak melihat kita. Itu tadi 5 ciri kepimpinan Rasulullah SAW yang kita boleh amal dan kita terapkan dalam kehidupan harian kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang, terus bersama-sama saya selepas ini, jangan ke mana-mana.